I have so kita back to Warehouse Production with Semacam Seram season 3. Hakamah. Okay. Okay, so hampa kita nak continue episod yang seterusnya ni agak menarik sebab kita cerita based on true story, benda apa yang pernah saya selalu alami, iaitu kita nak cerita pasal pelaris. Tahu tak pelaris? Kita cerita pasal pelaris. Okay, pelaris ni ada banyak jenis pelaris. Salah satu pelaris yang orang selalu guna adalah di kedai, pelaris. Tapi dia ada banyak jenis pelaris. Pelaris tangkai, pelaris kod makan, pelaris kod. Dia bukan meniaga saja. Dia kadang-kadang bisnes yang tender juta-juta pun ada orang guna benda-benda tersebut. So, kalau nak tanya saya pasal pengalaman dengan pelaris, sebelum saya nak continue tu, saya nak abang, kalau hampa tak mau percaya, tak payah percaya, tak payah tengok kalau hampa rasa kurafat. Tapi saya tak mau nak cakap apalah. Kita cerita based on true story untuk saya tak mau kalian pun kena benda sama, supaya kita sama-sama manusia ni kongsi untuk tak buat benda-benda macam ni yang menyemutukan Allah ni. Biar hang jahat macam setan, hang jangan buat deal dengan setan. Tu saja. Sebab kita jahat, kita macam setan, kita boleh tobat lagi. Hang pergi deal dengan dia. Terima kasih ya. Pandai-pandai hang nak hidup. Okay. So kita nak cerita pasal pelaris. Benda ni happen di Perlis. Okay, saya balik pergi lepak di Perlis. Tapi kawasan ni agak famous, semua orang memang akan tahu. Tapi cerita ni dah happen lama lah, ni saya dengar dah kurang dah lah benda-benda macam ni. Okay, pelaris ni dia ada dua kedai yang bagi saya tu, rupa pelaris dia tu saya tak boleh lupa. Dua kedai ni lah yang saya akan cerita dalam satu slot ni. So kita nak saya pergi Perlis. Apa bayangkan, saya pergi Perlis, kira kami nak pergi enjoy di sana. Okay, tak tahu Perlis tempat mana kita pergi enjoy kan. So saya nak pergi kedai makan. Time tu lepas Zohor kami sampai. Ni bukan cerita hantu kata nak kena tengah-tengah malam baru ada hantu, tak payah lah. So kalau yang mana yang kalau Allah bagi kelebihan tu, hang boleh fikir lah. Hang boleh fikir lah. Kira kat mana yang orang kata pasipor benda ni hang nak tunggu malam orang nampak, tak ada. Dia siang pun ada. Cuma kalau kata Allah nak bagi kelebihan orang tu boleh nampak, dia nampak lah. Okay, saya sampai dekat pekarangan tu ramai gila. That time mesti sebab hari Minggu, weekend ke macam mana, sebab memang ramai family yang pergi situ, tempat jadi crowd pack. Tapi situ famous dengan makanan. Kalau hampir hang tak makan rugi. Dan saya tak mau sebut tempat ni, tapi orang mesti tahu lah. Tapi cerita ni dah lama lah. Okay, so apa yang sekali saya sampai tu, kami berletih lah, ramai-ramai semua. Cepat aku nak makan ni, aku duduk lapar. Ayat nyok ni kita ada macam tu. Kata kat sini tak famous ayat nyok lah. Sini yang kena makan miso, sini yang kena makan pulut mangga, sini yang kena makan benda-benda macam ni. Okey, tak apalah, kita pun pergi. Sekali sampai tu ada satu kedai tu memang ramai gila. Kan kedai dia pun tu jenis food court yang jenis bercampur tu. Kira berjiran yang jenis hang masuk ni, hang boleh duduk table sekali ni. Tapi kedai orang maling. Jadi kita macam awak kedai tu ramai nak mampu. Kami tengok kedai tu lampau ramai, jadi ralat lah. Kedai tu ramai sangat, macam mana kita nak pergi makan? Jadi kami pun tengok lah menu dia ni dengan menu dia tu sama je. Kenapa kedai dia ramai nak mampu ya? Dia pun tak nampak kedai ni. Jadi kami ni masuk ke kedai yang tak ramai ni. Kira masa masuk ke kedai yang tak ramai ni, bagi salah makcik ni macam seronok. Dia main ni, ada seorang kakak ni dengan makcik ni, dia main. Dia kata nak makan apa semua, dia tanya. So kami pun macam, dia macam lega lah. Tapi dia buat makan kami tu macam sambil duduk tengok. Perasan ke anak dia duduk baca ayat pun keliling tengok kami macam, dia pun macam tengah teruja something bila kami masuk kedai dia pun. Jadi bila duduk macam tu, duduk tengah makan dan minum sampai, cakap makcik, orang memang kurang kat sini ke? Tak apa, kedai sana sedap kot masak. Dia cakap macam tu, sebabnya selalu memang orang ramai ke sana. Tapi dia pun ni umpama macam tak ambil hati tau. Tapi kita pun tak apa, baru nak makan. Meja saya menghadap belah jalan belah luar. Dia duduk tengok customer yang ramai apa semua. Perasan ada satu customer ni, dia tak masuk. Dia tengah-tengah hari rembang, dia tak masuk. Dia pakai gaun, bukan gaun lah, dress panjang yang macam ada baju, blouse, ada seluar. Tapi jenis palazzo macam saya ni, longgak. Nak kata warna putih tak, dia macam colour cream kuning cayak macam tu. Padahal rambut dia sangat panjang. Dia macam Chinese look, sebab area tu memang famous dengan mata-mata sepek memang ni. Jadi kita tak heran lah. Jadi dia tengah duduk dekat tiang-tiang kedai. Dia tengah duduk, dia tengah. Aku cakap pasal apa dia ni seorang tak masuk kedai ramai sangat. Awak dia pun tak mau makan kedai ni kan. Jadi bila kita tengok macam tu baru perasan, aku seorang je ke yang perasan dia tu tengah-tengah panas duk tunduk macam tu, tak masuk.
Pukul 2 tengah hari, 2 petang ni, panas kembang, dia boleh duduk dekat depan kedai tak masuk. Kita macam pelik benda ni bersepah. Tu cakap dekat member, nampak tak apa nampak? Member buat, nampak tak markah tu, sebab dia tak masuk kata dia, sebab dia tak makan kedai ni kosong ni. Member pun kali tengok markah mana, cakap dia tu markah yang duduk kat situ. Yang boleh buat yakin lagi tak ada apa-apa, member pun nampak. Member lagi tu dia kata, lah, sebab dia tak masuk. Han cakap saya markah duduk kat tiang kan. Kata, sebab dia tak masuk. Tak tahulah kot beban apa ke, cara tu macam sakit ke apa, kau nak pingsan ke apa, sebab cara dia berdiri tu macam menunduk kan. Lepas tu tak apalah, kita pun sajalah bagi sedap hati. Nampak lah orang duk jual pelam jeruk kat depan kita ni, kira lintas kat depan jalan ni, nampak kira kedai tu duk sami lah dekat area tu. Jadi kita pun nak pergi keluar dalam masa yang sama dengan niat nak tengok lah markah tu pasipor apa semua. Dia bila dah keluar langkah sebab kedai duk minum air nyok apa, memang duk makan ni, nak pergi beli pelam nak patah balik. Bila lalu je baru perasan yang markah tu dia tangan dia berdiri dan tangan dia duk lambai macam ni. Baru masa tu dapat catch tu pelari. Tugas dia panggil orang, dan dia duduk betul-betul kat bumbung kedai yang ramai tu. Jadi cara dia duduk berdiri macam ni dan dia panggil. Tangan dia macam tu, dia tunduk bawah. Tugas dia panggil macam tu je. Tangan dia melambai non-stop. Lalu dia cakap, okey, benda ni pelari. Dia terus masuk kedai, ambil pelam tu, terus pihak member. Bukan dia, kita nampak awak semua. Dia pun tanya, kata, aku rasa tu pelari. Kata tak apa lah. Dah kata pelari, member kata, pasal aku pernah buat jahanam, aku pernah buat tu macam tu. Kata tak ada, dia asalnya nak tunjuk tu kan. Apa. Lepas tu makcik yang ni kami nak kira pun, kami nak belah. Cakap tak boleh aku, benda-benda macam tu ada, dia rasa meremang. Lepas tu makcik ni kata, tapi dia menjejahkan kedai di sekeliling tu. Sebab mereka jual menu yang sama sedap, tapi orang pergi kedai dia saja. Orang sanggup beratok umpama tak nampak kedai mereka ni. Sebab tu yang masa nak bayar tu, makcik tu tanya kat saya, nak tanyalah, memang nampak ke kedai makcik? Nampak. Dia kata berapa lama, sepanjang seminggu 2 minggu tu dia langsung tak dapat customer. Semua pergi kedai tu, termasuk kedai sebelah sana. Tapi dia macam tim positif lah. Dia macam tak mau nak salahkan, walaupun terang kedai dia tu atas bumbung, dia kata baru cuci jumpa shilling. Dia pun sekarang duk pandai guna shilling yang jenis lama-lama tak, duit sedik-sedik yang kalau orang koko dulu tu. Atas bumbung penuh, pasir kubur bubuh tabung dalam tempat ais ketui tu, supaya kedai tu ditutup, dilindung dan tak nampak. Yang tu kat area Perlis lah. Yang first saya nampak pasal pelari, second pasal pelari saya nak sambung lagi, tak bagi kat 4 eksklusif kan. Yang ni memang saya tak boleh terima, benda ni happen kat Penang. Kedai makan ni pakai pelari yang memang tak boleh masuk akal, memang aku nak cerita kat apa. Okey, tapi saya tak pergi terus lah. Dan saya, kalau kawan-kawan saya tanya personal, saya akan selamatkan kawan-kawan saya untuk cakap tak payah duk pitang tu. Sebabnya memang sampai lah dia masih pakai lagi benda tu. Benda ni happen baru lagi 2 tahun lepas. Saya memang ingat 2 tahun lepas tu. Hari ni 2020, 2018 saya pergi makan. Saya pergi makan petang, kira lepas asak pun kami jemput bangun-bangun makan. Kami ada dalam 15 biji motor. 15 biji betul. 15 biji betul rasa. So kira malam tu, ingat malam minggu, ingat nak sambung lepak Penang terus nak Rang Island. Kononnya lepas tu pilah satu kedai yang famous ni. Kedai ni semua buat bakar-bakar style, buat ikan bakar, buat kerang bakar semua. Tapi tak mau nak sebut ya. Saya cuma akan beritahu personal ya. Saya memang kena ni bukan untuk tutup perut nasi, tapi cara dia meniaga tak kena. Sebabnya benda yang dia pakai tu dia buat kok makan, jadi yang nanya tu yang pergi makan. Jadi bukan dia pakai pelaris yang macam kedai kat Perlis tu, benda tu main panggil orang. Jadi dia tak kacau kok benda makan. Kedai ni buat melalui benda makan. Maksudnya contoh, ada dulu heboh kat sini nasi kandak yang pakai benda belaan ni, kencing dalam gulai apa semua. Itu kurang ajar lah bagi saya. Tapi kalau yang ni kedai Melayu, buat benda-benda kotak macam ni, saya tak kenal lah. Yang panggil, cara panggil, tutup kedai lain, cara tutup kedai lain. Dia pakai pelaris hampir kedua-dua buah kedai, dan seluruh penjuru kedai dia pasang benda. Jadi kedai tu sangat tak selamat untuk orang-orang bermakan lah. So saya nak cerita satu benda ni yang memang saya tak, sampai lah pun saya rasa nak muntah kalau saya sedar kedai tu. Han tengok bersihan, tengok ramai orang, walau orang boleh nampak benda apa yang duk muntah dalam nasi dia tu, dalam benda dia order tu. Dia boleh tak. So petang tu nak pergi makan, sampai dekat parking. Saya tak boleh sebut, saya duk takut terlepas. Okay, sampai parking, member kata okey, lo ni duk famous ni kedai depa ni semua.
Dia kata baru famous, boleh bertahan baru famous yang jenis tiba-tiba mah. 2 tahun lepas tiba-tiba jenis meletup terus tutup kedai-kedai yang famous ni. Kira nama dia pun melonjak naik kan. Lepas tu kata sebab mereka ada macam-macam yang jenis orang susah dapat mah, luk ikan-ikan dahsyat-dahsyat mah ni. Kata kita pun tak apalah, nak pergi makan geram makan. Aku suka makan geram makan, aku nak makan geram makan. Tak apalah. Bila sampai dekat situ, nak duduk lah order masa tu dah petang lah, pukul 6 macam tu duduk order makan lah. Order makan semua duk kata aku duk main bowl satu macam ni. Kata dia kat depa, dia kata awak baby tak kena orang kata ni. Tak, aku duk main bowl satu macam. Kebetulan kami duduk dalam ramai-ramai tu, belakang tu toilet. Think positif, toilet kedai tu, ke bowl ke apa ke keluar. Kita pun tak buat, tak kisah. Lepas tu dia duduk, dia main hantar kami dah order pun semua tunggu sat lah. Tunggu sat tu. Benda makan semua sampai bakar-bakar semua sampai member order ikan pari. Tak pernah order ikan pari bakar ni. Dia order ikan pari bakar. Aku cakap benda ni yang paling aku tak suka kalau pergi bawa pergi ayat terjun ikan pari ni. Sebab benda-benda ni memanggil-manggil benda tu. Aku cakap tak apalah duk melawak dia kata. Kita bukan kat ayat terjun, kita kat kedai makan. Tak apa. Baru nak makan duk buka kerang ni. Kira baru nak enjoy makan duk fikir tak ada apa ni. Sekali terperasan depa ni ada yang duduk jenis banyak ada buat beranda lah, buat atas makan pasal atas lah apa macam-macam lah. Then geng-geng hak duduk dekat meja sebelah kami ni ada akuarium yang besar gila tau. Jadi akuarium tu dia duduk dekat satu pokok besar tau. Kedai tu dia campur semua sekali. Jadi dekat pinggan ni, hampa bayang aku dah tengah nak makan ni duduk kopek-kopek, baru perasan mendatang apa benda tu. Dia macam apa aku nak cakap, dia perempuan lah tapi dia macam duduk sebelah tangan macam ni, duduk muntah dalam dia luah benda yang macam tahu mayonis Thousand Island more tu, dia macam ada benda yang dia muntah dalam benda makan tu, dia muntah dalam tu, benda tu macam benda berkuah. Sebab dia petak menu kat situ untuk kita bubuh jamu sendiri punya, layan diri punya, dalam luk tu dia muntah. Dia aku cakap aku tak melawak ni, aku tak nampak benda-benda gila, bukan dia saja aku nak nampak tak kisah. Kata kat member aku tak mani, hampa order tak benda tu. Member pun jalan pergi tengok, depa jenis percaya kita tak apa, depa jalan tengok. Ada tak yang dalam luk yang depa letak untuk jamu diri tu, untuk layan diri tu, ada tak yang kita ambil? Ada member kata tak ada, yang kita ambil tak ada langsung. Doktor kata okey tak apa, awak benda ni duk muntah rupanya. Orang yang duduk kat meja tu dia ambil benda yang untuk layan diri ni, yang masa tu layan diri yang dia boleh ambil luk layan diri tu yang semua yang percuma lah, hang boleh bubur sendiri apa semua. Jadi dia petak siap-siap. Jadi dalam gulai-gulai sup yang simple-simple tu pun benda tu duk muntah masuk. Benda tu muntah yang jenis muntah color memang tau. Hang memang nampak muntah dia tu. Bukan muntah keluar ni macam paip keluar ayak dia tu. Hang macam apa menatang tu. Dia punya muka ni entah. Aku cerita muka jenis muka berlopok. Tak ada macam bulan punya permukaan. Dia macam ada benda duk keluar berkawah. Muka dia berkawah. Lepas tu tak kata apa, sengak lah. Dah muntah-muntah tak apa. Kata kat member, aku dah kenok dah. Aku tengok ni aku tak boleh makan. Tak apa, kita bayar mahal mana pun tu, kira dia kerja dengan Tuhan, kita kira bayar, kita belah, kita pergi makan taling tak apa. Tak apalah, member ni pun dengan selamba yang kawan nak pergi bayar. Tiba-tiba kawan kata dekat tempat bakar ikan pari tu, kira baru nak pergi bayar ni, dekat tempat ikan pari tu dia kata dia bau bangkai. Dia kata dia buat isyarat mata, baby. Dia buat macam tu. Bila dia berhenti, kami semua yang mana geng-geng rapat ni memang dah tahu dah dia buat apa. Baru perasan dekat kira masa pusing tu, dekat tempat parau ikan bakar tu, belah belakang ni peduk bakar ikan bakar tu, dekat tepi ikan bakar tu ada satu budak tau. Dia macam basah. Budak tu dia macam basah. Budak yang kulit dia pucat macam duduk layak tau. Macam pucat gila, muka dia pucat-pucat. Budak tu duk jilat ikan pari tu. Duk jilat ikan yang mentah tu. Ikan yang dia jilat ikan tu. Jadi macam tak kira ikan apa pun, dia jilat benda tu. Itu yang punca orang duk order saja benda-benda tu, orang duk main patong. Aku cakap aku dah tak boleh, takkan kita nak pi buat bagui-bagui. Kita bukan siapa-siapa nak pi berdiri depan tu abang boleh semua boleh balik, takkan kita nak tutup periuk nasi orang. Tapi cara dia berniaga tu, dia nak bagi untung kat dia, tak salah tapi jangan buat kat orang, sebab benda tu jadi darah daging kita sebab kita makan. Dia buat tu bagi kita ni teringat makanan dia, bukan kata dia buat bagi untung kedai saja. Dia buat untuk kita makan sekali.
Berbayang duduk jumpa benda-benda tu sampai balik tak jadi. nak Island pun member kena kacau dia. Nak balik Sungai Dua, naik atas jabatan duk nampak budak tu duk berlari sebelah dia. Memang kalau hang dengar tak logik, tapi benda tu berlari sebelah dia. Dia kata budak macam budak hak basah tu, duk lari sebelah dia dekat jabatan kan. Kami bawa lek-lek, dia nampak budak tu. Memang kenok lah. Sampai seminggu lebih dia balik, dia duk demam, duk mimpi budak tu duk main kat dia, duk pegang kaki dia apa semua. Lepas tu kami kata tak boleh buat apa. After berapa lama minta pi tu dengar kata kedai tu pun lah ni dah merudum dah kurang orang pi tu. Kata bukan saya nak cakap sebab apa, tak kena kita berniaga lagi lah weh, tak payah. Hampa nak buat macam orang mai kedai hampa pun jangan buat kot benda makan yang orang lain duk mai makan. Hampa duk nanya orang buat apa. Jadi ngeri lah weh. Sebab tu saya sekarang nak pergi makan ikut Dan ni saya takut sikit. Tapi kalau kata Allah bagi kat saya ada kebaikan dia, saya guna kebaikan tu untuk tolong kawan-kawan lain. Contoh kalau dia tanya, saya akan cakap weh tak payah makan kedai ni. Sebab tak kita nak buat nanya dengan orang kita, dia nak pergi makan benda-benda kotor ni tak payah. Sebab dia akan jadi gangguan kat hampa balik. Benda tu akan ikut kita. Dalam masa yang sama dia bagi khadam kat kita tinggal. Sebabnya benda-benda tu ikut kita balik. Dia bawa lah benda makan sekali. So tu sedikit sebanyak cerita saya pasal pelaris. So ingat macam mana nak untung pun balik ke Allah, minta dekat Allah. Jahat macam mana pun kita, Allah tu tak pernah tinggal kita. Kita yang selalu tinggal Allah. That's the truth. So thank you gang. So kita jumpa lagi ke next episode.